Assalamualaikum. Hai. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalan Welcome to Zafrida TV. Bertemu lagi di sini. Pada kali ini saya ingin berkongsi satu klip video yang saya temui yang dikongsi oleh sahabat lama saya pada waktu sahur tadi, iaitu satu peristiwa yang berlaku lebih kurang 18 tahun dahulu, iaitu majlis pentauliahan kadet Palapis batch ke-21, kalau tak salah saya, batch ke-21 tahun 2002 di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Satu momen, satu peristiwa yang pada saya meninggalkan satu impak yang amat besar dalam hidup saya dan banyak memberi pengalaman, banyak memberi pengajaran tentang cabaran dalam hidup, tentang survival untuk hidup ini. Saya tidak mahu bercakap panjang di sini, so jom kita check it out. Majlis Pentaulihan Palapis 2002 Universiti Sains Malaysia. Saya dapat video ni daripada channel Sukunyong. Sebelum majlis pentaulihan ini, kadet-kadet Palapis daripada seluruh negara berkumpul di Universiti Sains Malaysia untuk majlis pentauliahan. Kadet-kadet Palapis seluruh negara lah. Kadet-kadet Palapis ni hanya ada di universiti-universiti di seluruh Malaysia. Selama 2 minggu kami membuat latihan untuk majlis pentauliahan ini. Seminggu adalah diperuntukkan untuk perlawanan, banyaklah di antara universiti, antaranya perentas halangan, yang mana untuk menguji sejauh mana kecekalan kadet-kadet ini. Dan seminggu selepas itu pula adalah latihan kawat secara menyeluruh daripada pagi sampailah ke petang, dan ada kalanya sampai lewat malam. Itulah antara perkara-perkara yang masih lagi bermain dalam ingatan saya. Dan ketika saya melihat klip video ini yang dikongsikan oleh sahabat saya, bila dengar arahan kawat, bila dengar hentakan kaki, rasa kembali meremang bulu roma. Orang kata semangat ataupun aura tu, walaupun sudah lebih 18 tahun, masih ada, masih terasa sehingga ke hari ini. Masa saya kadet dulu, saya di Universiti Utara Malaysia, di UUM. Pada ketika itu kita sudah pun ada ketiga-tiga cabang perkhidmatan Palapis, iaitu kita ada darat ada, kita ada laut ada, dan juga kita ada udara. Dan yang lebih membanggakan kami di UUM, hanya Universiti Utara Malaysia sahaja yang pada ketika itu ada kadet Palapis udara. Dan saya antara salah seorangnya lah, merupakan alumni Palapis udara.
UUM. Dan pada ketika ini, untuk majlis pentaulihan ini, kadet pelapis udara hanya, kalau tak salah saya lah, 12 ataupun 13 orang sahaja yang berjaya menamatkan latihan. Ketika intake kami, masa tu lebih kurang ada 20 orang, dan yang berjaya menamatkan latihan selama 3 tahun hanya 12 ataupun 13 orang. JUO saya Arizal, lepas itu Hide, lepas itu Hasrul, Syahrul, Pasupati, Wari, saya sendiri, Hide, Afzan Nizam. Manakala yang wanita pula, Shana, Jamila, Siti Rohani dan juga Syada. Itulah 12 ataupun 13 orang yang berjaya menamatkan latihan. Dan intake kami pada masa itu untuk pelapis udara memang tak ramai pun. Kalau tak salah saya, macam saya cakap tadi lah, dalam 20 orang, dan yang berjaya menamatkan latihan hanya 13 orang. Dan kami sehingga ke hari ini masih lagi keep in touch di antara satu sama lain dalam media sosial. Dan kalau tak salah saya, pada hari ini pelapis udara sudah ada di, selain daripada di UUM, sudah ada di UiTM pun dah ada, di Universiti Malaysia Sabah pun dah ada, dan mungkin sudah ada di beberapa universiti lain. Itulah antara perkara yang amat membanggakan kami lah. Kalau tanya berkenaan dengan kelebihan masuk pelapis pada ketika itu, yang pertamanya, setiap kadet pelapis disediakan penginapan di dalam kawasan universiti, di kolej, daripada semester pertama sampailah kepada semester yang terakhir belajar. Pada masa itu kami, pada tahun pertama, kami kadet pelapis ditempatkan di pada ketika itu Kolej Perwaja, di UUM Kolej Perwaja. Dan pada ketika itu juga Kolej Perwaja memang dikenali sebagai kolej penginapan untuk kadet-kadet pelapis. Walau bagaimanapun, ada juga mereka-mereka ataupun pelajar-pelajar yang tidak jadi pelapis pun ada yang stay di situ. Tapi majoriti yang tinggal di Kolej Perwaja ini adalah kadet pelapis. Dan untuk semester pertama, kita orang masih lagi duduk di merata lah di beberapa kolej-kolej lain selain daripada Kolej Perwaja. Di UUM ada juga pada ketika itu Kolej Telekom, Kolej TMB, Kolej MAS, Kolej Gatri, banyak lagi lah kolej-kolej lain. Dan selepas masuk kepada semester kedua, barulah kami ni dipindahkan ke Kolej Perwaja untuk ditempatkan secara bersamalah dengan senior dan juga senior-senior kami. Selain daripada itu juga, selain daripada penginapan yang tetap di kolej kediaman, dan yang paling menarik kepada pelajar adalah dengan allowance yang disediakan. Kalau tak salah saya, pada masa itu 1 jam dibayar dalam RM1, something lah, RM1 lebih untuk kadet. Dan selepas ditauliahkan, kita orang dibayar RM3 1 jam. Maknanya daripada pagi sampai ke petang, lebih kurang dalam 10 jam. Lebih kurang dalam 10 jam kita dibayar lah. Tapi pada, kalau tak salah saya, sekarang nilai bayaran tu, nilai allowance yang dibayar sudah melebihi apa yang kita orang dapat dululah.
Dan pada ketika ini, kalau kata pelajar itu daripada keluarga yang susah, masuk join Palapis merupakan satu advantage kepada dia untuk mendapat duit tambahan. Selain daripada pinjaman ataupun beasiswa yang diperolehi, sedikit sebanyak allowance yang didapati daripada latihan Palapis, daripada join Palapis ini juga dapat menampung perbelanjaan dia sepanjang di universiti. Selain daripada itu, yang paling penting kita belajar mendisiplinkan diri dari segi masa. Dan seperti mana yang semua tahulah, bila masuk tentera ni, memang disiplin dari segi masa memang amat dititik beratkan. Dan perkara itu sampailah ke hari ini, saya masih lagi, kalau bercakap tentang masa, memang antara perkara yang menjadi keutamaan saya lah. Kalau kata janji nak jumpa pukul 2 tu kita dah terpacak di situ lah. Itulah antara ilmu selain daripada ilmu medan, ilmu kawat, kita dilatih untuk menjadi pemimpin. Dan benda-benda itulah yang sehingga ke hari ini membawa ataupun membina kita, siapa kita pada hari ini. Ni semasa kawat hari jadi, kita panggil hari jadi, masa hari pentauliah ni, memang masing-masing memang muka dah hitam dengan ada bekas-bekas cap, bekas-bekas beret apa semua. Walaupun dalam keadaan itu, memang semangat kami untuk menamatkan latihan, tambah-tambah pula yang menyampaikan watikah adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada ketika ini. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin, yang menyampaikan watikah kepada kami. Menjadi satu kebanggaan kepada kami warga Palapis, kerana pentaulihan kami bukan disampaikan oleh orang-orang biasa, tetapi disampaikan oleh Ketua Terus Angkatan Tentera Malaysia, yang mengepalai Angkatan Tentera Malaysia dan juga Ketua Negara Malaysia, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Senang nak berhadapan dengan Tuanku Agong. Maknanya bila dah berada dalam Palapis, kita berpeluang untuk menatap wajah Tuanku secara berdepan ketika menerima watikah. Untuk menentukan matlamat ini tercapai. Mudah-mudahan seremoni ini, walaupun dalam video ini kelibat Palapis saudara tidaklah kerap kita dapat lihat, tetapi kerana jumlah kami hanyalah sedikit, kami tak cukup satu kontingen pun untuk berbaris secara berasingan. Pada ketika ini kami bergabung dengan Palapis Darat daripada UUM jugalah untuk melengkapkan kita punya kontingen. Dan untuk pengetahuan jugalah, kawat ni juga ada penilaian dia. Pasukan yang terbaik akan diberi penghargaan lah. Saya dah lupa pada masa ni siapa yang menjuarai. Dan saya dimaklumkan juga Parade Commander yang mengetuai kawat pada hari pentauliahan ini, Saudara Ajak, telah pun kembali ke rahmatullah. Dan sama-samalah kita doakan semoga roh beliau ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejujurnya lah, daripada lepas habis tauliah daripada pada tahun 2002, dalam tempoh 18 tahun tu, kemarin adalah harinya saya dapat bertemu dengan video ni dan saya dapat melihat balik apa yang berlaku 18 tahun dahulu. Memang ianya meninggalkan kesan yang mendalam lah dalam hidup kami. Dan saya rasa bukan saya seorang, semua batch saya dalam khususnya daripada pelapis UUM pada untuk batch yang pertauliahan yang ke-21 ni, sebenarnya kami ada pengalaman yang orang kata hanya kami saja yang tahu. Ialah apabila kita sudah bermandi peluh lebih hampir 2 minggu, sudah pastinya ada yang kena gatal-gatal, yang sakit, yang demam. Ada satu ketika itu terlalu ramai yang report sick, yang minta izin untuk keluar pergi klinik, sehingga masa tu Major Azizan, Major apa saya lupa lah nama tu, dia panggil kita orang ni berkumpul ramai-ramai dalam satu ruang sempit. Kita orang ingat ke hanya perik biasa ataupun latihan biasa lah. Rupa-rupanya ada something di sebalik itu. Major nak check sama ada kita ni betul-betul sakit ataupun tak. Apa yang berlaku tu saya tak mau cerita, biarlah hanya kami sahaja yang tahu apa yang berlaku pada petang itu. Pada petang itu sejam dua selepas asar, sebelum kita orang nak pergi makan malam. Hanya kita orang best sini sahaja yang tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Saya tidak mahu cerita, biarlah hanya kami sahaja yang tahu rahsia apa yang berlaku di situ. Inilah saat ataupun kemuncak kami sebagai pegawai kadet telah menerima latihan selama 3 tahun. Walaupun kami pelapis hanya seminggu sekali sahaja kami dilatih, tapi setiap kali ada cuti semester akan ada latihan annual camp. Akan ada latihan sama ada, kalau annual camp tu dalam 2 minggu. Ada juga latihan yang seminggu. Dan kami, kalau kami macam pelapis udara, kami kerap kali pergi ke Kolej Tentera Udara di Alostar. Kami stay di sana, turut sama berlatih di sana. Dan kami juga seringlah dibawa, pernah naik dengan ketika latihan Charlie C-130, pesawat yang keluaran daripada Indonesia tu pun kita orang pernah naik lah. Dan juga helikopter Nuri yang penuh dengan sejarah tu pun kita orang pernah naik ketika latihan pantai, kalau tak salah saya di Kuantan. Kita orang berpeluh, bukan di Kuantan lah, tapi di Sungai Lembing kalau tak salah saya, ataupun di Morik. Selepas kita orang buat kompas matching, lepas tu ada latihan pantai, kita orang berpeluang untuk naik helikopter legenda Malaysia, iaitu Nuri. Itu antara benda yang sukar untuk kami lupakan sebagai seorang kadet. Walaupun pada ketika itu kami dilanyak semaksimal mungkin pahit pada ketika kami kena, tapi selepas ianya berakhir, ianya merupakan satu kenangan yang amat manis, yang amat sukar untuk kami lupakan. Saya pernah sekali buat satu kesilapan lah, masa tu latihan hutan di Sungai Lembing. Di Sungai Lembing, mula-mula kita orang diberi stayer dengan kelopak yang berisi peluru blank lah. Peluru blank. Bila dah dapat benda tu, mula kadet junior saya, dia tertarik
dia punya ni dan dia tertekan picu. Bunyi tembakan lah. Lepas tu turn saya pula. Bunyi. Tu latih tu datang ni, panggil siapa yang bunyi tu kan, kita orang mengaku lah kan. Saya dengan kadet junior saya tu, apa nama, saya dah lupa nama dia, tapi Cina lah. Cina. Kami direndam dalam sungai tu daripada maghrib sehinggalah selepas isyak. Dan lepas tu, ingat ke saya 2 orang tu je yang kena. Rupa-rupanya semua sekali kena. Itulah, dalam tentera, seorang buat silap, semua sekali kena. Itu sebagai pengajaran kepada kita untuk semangat setia kawan, team building di antara kita. Ini adalah momen-momen sebelum kami menerima watikah daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Satu momen yang memang tidak akan kami lupakan lah. Allahumma ya Allah, di dewan yang penuh sejarah ini, kami semua melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran. Dalam skuad saya 13 orang, hanya 2 orang saja yang kekal dengan berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia, iaitu saudara Ariza sekarang ni sudah memakai kapten ataupun major, dan seorang lagi Ariza stay dengan TUDM. Seorang lagi Syahrul Nizam berkhidmat dalam Tentera Darat Malaysia, dan sekarang ni kalau tak salah saya pun mungkin dah pakai major kot. Dan yang lain-lain, ada yang jadi cikgu, ada yang jadi pensyarah, ada yang jadi kerja dengan kerajaan, dengan agensi-agensi kerajaan, dan ada juga yang buat kerja sendiri. Itulah, tapi sehingga ke hari ini kami masih lagi keep in touch, dan kami amat berbangga dengan apa yang telah kami lalui. Dan inilah antara perkara yang kami akan ceritakan kepada anak cucu kami nanti. Okey, itulah tadi perkongsian serba ringkas tentang majlis pentauliahan pada tahun 2002 di USM, yang mana ianya telah meninggalkan banyak kenangan pahit yang telah bertukar menjadi manis sekarang, yang mana membuatkan saya terasa rindu untuk bertemu kembali dengan kawan-kawan lama, bertemu kembali dengan sahabat-sahabat lama. Kerana kami sewaktu latihan bukan hanya dalam tempoh pentauliahan, dalam tempoh latihan pentauliahan selama 2 minggu itu, tetapi dalam tempoh kami berada di alam kadet selama 3 tahun telah mengeratkan hubungan kami, bukan hanya sekadar kawan biasa, tetapi merupakan sahabat sehati sejiwa, sehidup semati pada ketika itu. Kerana kalau dalam tentera ini, kalau kita bersendirian, sukar untuk kita survive dalam latihan. Jadi itu sahaja dahulu untuk kali ini. Bertemu lagi di lain masa, di lain kesempatan, dan jangan lupa untuk support saya untuk subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang di masa akan datang. Dan kalau anda suka dengan video ini, sila klik like, share, dan jangan lupa untuk komen. Dan sekiranya ada kawan-kawan yang menonton video ini, mereka yang satu skuad dengan saya ketika di USM, sama-sama mendapat pentauliahan daripada Agong, boleh komen, dan jangan lupa untuk share dengan semua kawan-kawan kita di luar sana agar hubungan kita ni sentiasa ada dan sentiasa terjalin walaupun hanya di media sosial. Sehingga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sayang daripada saya untuk sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Garis akhir yang ku pandang, apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang. Garis akhir yang ku pandang.